dinamakan surah Al-Ahzab perihal pasukan tentera yang bergabung ataupun tentera bersekutu ataupun apa sajalah pakatan-pakatan Quraisy boleh kita namakan, kerana kisahnya ada disebutkan pada ayat 9 sehingga ayat 25. Banyak berapa ayat tu? 25 tolak 9. Itu dia panggil ayat tentang Ahzab. Untuk mengingatkan orang-orang yang beriman supaya bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang telah menyelamatkan mereka dari serangan tentera musuh itu yang telah mengepung bandar Madinah dengan tujuan hendak menghancurkan Islam dan umat Islam. Jadi nama kepada surah ini, tuan-tuan tengok dalam riwayat Zir, fa'an Zirrin qala Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini salah seorang ulama besar, ulama sahabat yang terlibat dengan pengumpulan dan penulisan Al-Quran dan juga salah seorang daripada qari. Jadi logiklah kalau orang nukil daripada dia. Kata Ubay, kam ta'udduna surat Al-Ahzab ayah. Ubay pernah tanya sahabat-sahabat dia, berapakah yang kamu hitung bilangan ayat surah Al-Ahzab? Qulna 73. Kami pun jawab 73. 73. Asar ini telah dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan Kubra dan juga Abdullah bin Ahmad dalam Zawaidil Musnad. Hassanahul Hafiz Ibnu Hajar wa sahhaha isnadahu Ibnu Jarir wa ghairuhum. Alhamdulillah. Maknanya jelas kepada kita dari sudut jenama, penjenamaan. Nama surah itu Al-Ahzab. Siapa dia sebut? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Baik. Intisari kandungan. Apa dia isi kandungan dalam surah ini, ada apa? Pada awal surah ini Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tetap teguh mematuhi perintahnya dan jangan menurut kehendak dan tipu helah kaum kafir dan orang-orang munafik yang banyak hasutan dan angkaranya. Jadi puak kafir ni banyak sangat dia punya kerenah. Jangan duduk peduli dengan dia. Jangan ikut puak dia. Dan diperintahkan supaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut apa yang diwahyukan kepadanya serta berserah diri bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia terjemahan pimpinan ni kalau tawakal tu bulat selalulah. Tak mau lepe-lepe bulat. Mana solid lah. Kemudian ditegaskan bahawa sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjadikan dua hati bagi seorang manusia. Ingat molek, dalam diri manusia ni tak ada dua hati. Dia ada satu je. Kalau orang ada dua hati, tak nak memikir apa. Dia nak memikir macam mana panjang banyak sangat. Tak ada dua hati dalam bagi manusia. Maka demikianlah manusia itu hendaklah mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, iaitu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa dan menurut hukum syariatnya, kerana tauhid dan syirik, iman dan kufur, taat dan maksiat tidak dapat berhimpun dalam hati yang satu. Ada tauhid, tak ada syirik. Kalau ada syirik, tak ada tauhid. Dia kata ada satu kategori lagi, dia panggil syirkun khafiyun. Syirik yang tersembunyi, riak, takabur. Yang ni ada lagi yang asalnya tauhid tapi tercala sudah tauhid dengan sebab perbuatan tadi, perbuatan syirik yang tersembunyi itu. Ni kita kena hati-hati, jangan duk main. Syirik-syirik tersembunyi, syirik khafi ni pun bahaya. Cuma taklah sebahaya syirik kabir,
syirik besar tu. Kemudian ditegaskan apa ni? Maknanya seorang itu kena fokus kepada hendaklah mempunyai satu tujuan dalam hidupnya, iaitu menyembah Allah yang Maha Esa dan menurut hukum syariatnya, kerana tauhid dan syirik, iman dan kufur, taat dan maksiat tidak dapat berhimpun dalam hati yang satu disebabkan tiap-tiap satunya berlawanan dengan yang lain. Dia panggil kontra. Tak boleh nak jamak, tak boleh. Setelah menerangkan tentang masalah zihar. Apa dia zihar? Suami menyamakan belakang isteri itu macam belakang mak dia. Haram untuk disentuh. Itu maknanya zihar dengan za, zihar. Nantilah bila sampai tempat dia kita hurai. Tuan-tuan dengar je dulu. Hukum zihar. Dan soal anak angkat. Boleh ke seorang itu ambil anak orang, letak bin dia? Atau perbuatan ini sudah digezet sebagai dosa besar? Dosa besar, haram perbuatan tersebut. Lalu ditegaskan bahawa Nabi SAW lebih berhak dihormati dan dikasihi, serta dipatuhi perintahnya oleh orang-orang yang beriman lebih daripada diri dan kemahuan mereka sendiri dan isteri-isteri baginda. Kita panggil ummahatul mukminin, ibu segala orang mukmin. Hendaklah dihormati sebagai ibu sendiri. Jangan ada cita-cita lepas Nabi wafat ni, ada orang itu nak pergi Pinang, nak pergi ambil. La, Allah tutup pintu terus. Ummahatul mukminin. Title mereka ibu kepada semua orang beriman. Ibu semua orang yang beriman. Mengenai soal harta pusaka. Dengar ni tuan-tuan, harta pusaka ditegaskan bahawa yang berhak mewarisi hanyalah kerabat sendiri. Sedang orang-orang yang tidak ada pertalian kerabat, maka mereka tidak berhak mewarisi, kecuali jika hendak diberi kepadanya sesuatu dengan mana-mana jalan yang benar oleh agama, maka demikian dibolehkan. Dalam bab harta pusaka ni, Allah Ta'ala bagi kepada keluarga yang paling dekat. Contohnya, orang ni mati, tinggal isteri, tinggal anak laki-laki dan perempuan. Tak usah duk mikir orang lain tu. Tak ada dah. Harta ni berlegar di antara mereka itu saja. Kalau dia ada lagi ibu bapa, masuk sekali. Maknanya kalau dia ada ibu, ayah, anak, isteri, 4 orang ni je boleh. Jangan bimbang tuan-tuan. Tak perlu kita duk sibuk-sibuk bagi sendiri pusaka waktu hidup. Kemudian pembahagian pula tidak ikut acuan syariah. Tak usahlah duk fikir sangat ke dunia ni. Kita fikir bagaimana nak mencari keredaan Allah dalam pembahagian harta pusaka kepada anak-anak. Kemudian diterangkan pelihara isteri-isteri Nabi. Dia panggil ummahatul mukminin. Oleh kerana kedudukan mereka amatlah tinggi dan tanggungjawab mereka amatlah berat berbanding dengan isteri-isteri orang-orang Islam yang lain, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya baginda memberi mereka memilih salah satu dari 2 jalan. Kalau mereka mementingkan kemewahan dunia, maka cara yang demikian tidak sesuai dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan sagu hati dan diceraikan. Tidak sesuai dengan Nabi dan keadaan mereka sebagai isteri-isterinya. Dan kerana itu, mereka akan diberi sagu hati dan diceraikan dengan cara yang baik. Kalaupun mereka sedia hidup secara sederhana, serta menurut jalan yang diredai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta mengutamakan nikmat kemewahan pada hari akhirat, maka mereka akan beroleh balasan yang tidak ada bandingannya. Setelah itu Allah Ta'ala menegaskan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Rasulullah serta menjadi kesudahan nabi-nabi seluruhnya, khatamun nabiyyin, yakni nabi yang akhir sekali,
tidak ada lagi Nabi dan Rasul sesudahnya. Kita kata Alhamdulillah, para pelajar sekalian, jelaslah kepada kita intisari kandungan ayat ini. Baik, itu dalam pimpinan. Sekarang ni saya nak bawa ke tuan-tuan ke dalam tafsir yang saya baca, nama dia Al-Muharrar. Dalam tafsir ini dia ada nombor. Susunan dia lebih senang untuk dipahami. Yang sana pun faham dah, bukan tak faham. Yang pertama, maqasidus surah. Ini kena tulis lah. Ada dalam kitab. Yang tadi tak tulis, tak apa, ada dalam kitab pimpinan. Objektif surah. Apa dia objektif surah Al-Ahzab ini? Yang pertama, al-haddu ala tawajjuh ila al-khaliq. Hendaklah kita hadapkan niat kita, qasak kita, muka kita, hati kita semata-mata kepada Allah Azza wa Jalla. Tak perlu lagi kita mengambil kira hak manusia apabila bertembung dengan hak Allah Azza wa Jalla. Ingat, ni hak Allah, ni hak orang. Tepikan hak orang. Kita pergi kepada hak siapa? Hak Allah. Orang tu, oranglah dia. Dia ada hak juga. Tapi bila bertembung dengan hak Allah, tak boleh kita nak orang panggil, nak main-main. Yang kedua, bayanu inayatillahi binabiyhi. Surah ini juga menjelaskan penjagaan Allah Azza wa Jalla kepada nabinya dengan penjagaan yang begitu rapi. Yang ketiga, ini perbezaan tuan-tuan, tanda perbezaan di antara surah Makkiyah dengan surah Madaniyah. Dalam ciri-ciri surah Madaniyah, makna surah yang diturunkan di Madinah selepas hijrah, iaitulah at-ta'arrud li kathirin minal ahkam syar'iyyah. Dalam surah ini banyak menyentuh tentang beberapa hukum syarak. Wal adabil ijtimaiyah, adab-adab kemasyarakatan. Dan juga susun atur masyarakat Islam dalam dunia Islam. Itu 3 objektif. Kita pergi kepada maudu'at as-surah. Isu yang dibincangkan dalam surah ini ada 17 perkara. 17 perkara. Yang pertama, taujihun nida. Allah Ta'ala tujukan seruan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa bimbingan. Takwa, jangan taat kepada kafir dan munafik. Ikutlah apa yang diwahyukan oleh Allah dan tawakal. Mana Allah Ta'ala bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah ini ada 4 arahan. Yang kedua, membatalkan beberapa adat yang tersebar di kalangan jahiliah. Iaitulah adab, bukan adab, adah mana adat. Adat az-zihar, nak marah ke bini, zihar lalu. Mau haram aku sentuh, macam haram sentuh mak. Sentuh suami isteri itulah, sentuh mak kita, nak cium dia, nak hormat, tidak jadi masalah. Yang kedua, isu at-tabanni, isu mengambil anak angkat. InsyaAllah kita akan detailkan isu anak angkat ni. Setakat mana boleh, setakat mana yang tak boleh. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan selamat daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Ramai orang langgar SOP ni. Ambil anak orang letak bank kita. Berat. Yang ketiga, Allah Ta'ala sebut juga beberapa hukum syariat yang berkaitan dengan ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menetapkan gazet suatu enactment bahawa semua isteri Nabi adalah ibu kepada orang mukmin. Dan juga kewajipan membagi harta pusaka kepada waris-waris yang telah diperjelaskan oleh Allah Azza wa Jalla, siapa yang dapat, siapa tak dapat. Dan surah ini juga membatalkan adab dapat waris-mewarisi melalui al-ikha, persaudaraan di awal hijrah telah dibatalkan dengan ayat pusaka. Yang keempat, dalam surah ini Allah sebut 2 peperangan, iaitulah peperangan Ahzab
dan peperangan Bani Quraizah. Dia sekali dua tu. Sudah perang Ahzab, Nabi kita serang Bani Quraizah. Cerita dia tunggu nanti. Yang kelima, zikru qissati takhyir. Allah sebut juga satu kisah Nabi SAW beri pilihan kepada isteri dia. Nak duduk dengan aku, sabar. Nak mewah dunia, aku bagi. Tapi kena cerai. Semua isteri Nabi cerdik, tuan-tuan dan puan-puan, mereka pilih hidup dengan Nabi SAW. Kerana ini bukan hidup dunia aja, hidup dunia sampai akhirat. Kalau pilih yang kemewahan dunia, setakat tu ya boleh, akhirat wallahu alam. Yang keenam, di antara isu nak membatalkan isu anak angkat itu, maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini kisah perkahwinan Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dia dicerai oleh Zaid bin Harithah. Apakah hikmahnya? Iaitu nak membatalkan kesan-kesan adat jahiliyah bila ambil anak angkat jadi anak sendiri. Allah kalau batalkan dia ni, Zaid bukan anak angkat, bukan anak sendiri, boleh kahwin dengan bini dia. Kita tunggu di sana nanti. Menarik tuan-tuan, banyak kisah, hikayat dan hukum dalam kisah dalam surah kita ini. InsyaAllah kita akan ambil secara walaupun ringkas, biarlah dapat dipahami. Yang ketujuh, al-amru bil ikthar min zikrillah. Allah Ta'ala sebut, perbanyakkanlah menyebut nama Allah dengan tasbih, memuji, membersihkan Allah Ta'ala, dan juga menyebut tentang wazifatun Nabi, kerja bidang tugas Nabi SAW. Yang ke-8 akan disebut tentang hukum al-mutallaqat qabla ad-dukhul. Hukum perempuan yang dicerai sebelum bergaul dengan suami. Dia kahwin, tak sesuai, bercerai. Apa hukum? Ada iddah, tak ada iddah, ada, kita tengok nanti. Yang ke-9, Allah Ta'ala sebut ciri-ciri keistimewaan Nabi SAW fin nikah. Nabi kita dibenarkan kahwin lebih daripada 4. Dan siapa ke orang yang boleh Nabi kahwin dan tak boleh, akan dihuraikan. Yang ke-10, hubungan orang-orang Islam dengan rumah Nabi dan isterinya ketika Nabi wujud, hidup dan setelah Nabi wafat. Bagaimana cara interaksi dengan isteri Nabi. Yang ke-11, al-amru bis salati wassalami ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arahan kita selawat dan salam ke atas Nabi. Yang ke-12, bayanu jaza'il ladzina yu'zuna Allah wa rasulah. Balasan orang yang menyakiti Allah dengan Rasul. Sama ada mereka perli, mereka main-main, mereka tak beriman, mereka langgar SOP dan sebagainya. Dan juga balasan orang yang menyakiti orang mukminin dan mukminat. Yang ke-13, al-amru bil hijab. Turunnya perintah hijab kepada isteri Nabi dan semua wanita Islam sampai ke hari kiamat. Yang ke-14, ni ada orang kata ni tak ada pun hijab dalam Quran. Kita akan jumpa nanti insya-Allah. Kita akan jumpa nanti. Yang ke-14, tahdidul munafiqin. Amaran keras kepada golongan munafikin dan orang yang punya penyakit dalam hati dia, wal murjifin, dan golongan batu api yang nak melaga-lagakan Islam dengan bukan Islam, ataupun melaga-lagakan sama-sama kabilah dalam Islam. Pelaga ni ada sokmo ni. Dia panggil geng cyber trooper ni ada sokmo. Zaman Nabi ada dah. Tak kira zaman kita ni. Yang ke-15, su'alun nas anis sa'ah. Orang panggil tanya Nabi tentang bila kiamat. Maka Allah Ta'ala jawab kepada soalan tentang kiamat. Dan Allah sebut salah satu daripada
gambaran suasana pada hari kiamat. Yang ke-16, al-amru bi taqwallahi wal qawlis sadid. Arahan supaya kita sentiasa bertakwa kepada Allah dan bercakap benar, jangan duk kelentong dan sebagainya. Yang ke-17, tahammulul insanil amanah. Manusia dipertanggungjawabkan memikul amanah. Allah SWT beri kepada manusia, manusia terima, beri pada bukit, bukit lari. Baiklah, panjang tuan-tuan mukaddimah kita pada kali ini. Baik, kita pergi kepada surah. Suratul Ahzab. Surah yang ke-33. Diturunkan Madinah, 73 ayat, juzuk yang ke-21.